Lebih banyak syarikat sedang menggajikan para pekerja kurang upaya demi tingkatkan daya penghasilan di samping membantu mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja. Sekurang-kurangnya, satu pertubuhan menyatakan terdapat peningkatan 10% pada jumlah syarikat yang meminta bantuan untuk mereka semula pekerjaan bagi golongan kurang upaya. Petanda-petanda berwarna-warni ini memberikan arahan khusus kepada mereka yang bertugas di pejabat ini. Ia amatlah berguna memandangkan 3 daripada setiap 8 pekerja dalam jabatan ini adalah pekerja kurang upaya seperti optimisme. Mereka diambil bekerja untuk proses pendigitalan dokumen-dokumen di hub imbasan UOB. Ini selepas bank tempatan itu bergelut untuk mengisi jawatan-jawatan tersebut. Pertubuhan-pertubuhan bukan mencari keuntungan seperti Pusat Sumber Optimisme dan SPD bekerjasama dengan UOB untuk memberikan panduan dan ceramah tentang cara membantu para pekerja tersebut menyesuaikan diri dan cemerlang dalam peranan baru mereka. Ini misalnya dengan mengubah suai ruang pejabat serta menyediakan jadual kerja dan papan arahan yang berwarna-warni. Sementara itu, persatuan-persatuan seperti Gerakan Golongan Kurang Daya Upaya Intelek Singapura atau MINDS menyediakan latihan dan penempatan kerja bagi golongan berkenaan. Dengan peningkatan ke atas skim kredit menyokong pengambilan pekerja kurang upaya atau EEC, MINDS menjangkakan lebih banyak syarikat akan mendapatkan bantuan mereka untuk mereka semula pekerjaan. Ini supaya ia boleh menggajikan para pekerja kurang upaya. MINDS juga merancang untuk bekerjasama dengan syarikat-syarikat berbilang negara untuk mencipta pekerjaan baru bagi golongan kurang intelek. Sebahagian besar warga emas tidak tahu cara untuk gunakan telefon bimbit untuk membuat e-bayaran atau memastikan kesahihan berita palsu di wadah online. Ini walaupun ramai akur teknologi digital memudahkan kehidupan seharian. Ini menurut dapatan satu tinjauan Kementerian Perhubungan dan Penerangan MCI. Menterinya Josephine Teo berkata golongan tersebut tidak harus tertinggal daripada apa yang beliau sifatkan sebagai kompak sosial digital. Whilst we want to be digital first in many ways, we perhaps should not rush headlong to be digital only. There are many services that seniors in particular need to access that will require them to gain time or rather will require us to give time and opportunity for the seniors to feel more confident about. Dari maklum balas yang diterima, terdapat 3 perkara yang menghambat warga emas mendakap pendigitalan sepenuhnya. 1. Memanfaatkan sepenuhnya kemahiran yang telah ditimba. 2. Menjadikan teknologi lebih mudah untuk mereka gunakan. Dan yang terakhir, mengambil langkah pertama untuk memasuki satu alam yang baru. Semasa perbincangan melakar Hala 7 Singapura, pelbagai persatuan membincangkan usaha bagi membantu warga emas mengatasi hambatan-hambatan ini. Ramai pihak yang turut berkongsi cara untuk memupuk kemahiran dan keyakinan dalam kalangan warga emas untuk memanfaatkan teknologi. Perbincangan melakar Hala 7 Singapura tahun ini akan tertumpu kepada kemahiran keibubapaan dalam era digital dan akses kepada khidmat pemerintah yang penting. Saudara, sebuah forum bagi berkongsi tip menjaga kesihatan buah pinggang dan mencegah kegagalan ginjal dianjurkan Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan NKF hari ini. Forum Keseimbangan untuk Kesihatan itu juga diadakan buat pertama kalinya bagi meningkatkan kesedaran tentang penyakit itu khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. Ini sedang jumlah kes penyakit ginjal di Singapura semakin membimbangkan. Inilah mak dengan arwah bapa kau ni kena apa? Darah tinggi dan kencing manis. Menghiburkan tapi syarat dengan mesej dan tip mencegah masalah kesihatan buah pinggang. Inilah antara cara menarik Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan atau NKF cuba berkongsi maklumat dan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kegagalan ginjal dalam forum keseimbangan untuk kesihatan. Ini merupakan kali pertama NKF menganjurkan forum sedemikian bagi meningkatkan kesedaran tentang penyakit itu lebih-lebih lagi dalam kalangan masyarakat Melayu.
Menurut laporan Pejabat Pendaftaran Ginjal Singapura pada 2021, para pesakit Melayu membentuk 27% daripada jumlah pesakit dialisis. Secara keseluruhan, terdapat lebih 300,000 orang yang menghidapi penyakit buah pinggang di Singapura. Menurut laporan itu juga, kira-kira 6 orang disahkan menghidap penyakit ginjal setiap hari. Oleh yang demikian, pelbagai maklumat dan tip dikongsikan NKF dalam forum separuh hari ini dan diharap memberi manfaat kepada para peserta. Salah satu maklumat yang penting dari perkongsian tadi adalah kepentingannya untuk menjaga kesihatan. Kepentingannya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat kita kerana masyarakat kita yang paling banyak menghidapi penyakit ginjal ini. Saya rasa ia satu gambaran bagaimana kita setiap individu masyarakat, terutama masyarakat Melayu amnya, untuk menjaga kesihatan. Jadi pergi dari segi bukan setakat makanan, tapi daripada segi exercise ya, dan juga rehat yang cukup lah. Saya rasa itu amat penting sekali. Tetamu kehormat Setiausaha Parlimen Kanan Kementerian Kesihatan Rahayu Mahzam mengalu-alukan sokongan masyarakat untuk mengamalkan dan menerapkan kehidupan yang lebih sihat. Beliau turut menekankan peri pentingnya pemeriksaan awal bagi penyakit kencing manis dan ginjal sebagai langkah pencegahan. Regular and appropriate health screening is important as it can help detect both these conditions early, even before one experiences any symptom. Early detection and intervention can lead to better health outcomes and lower the risks of complications. Dalam kesempatan itu juga, Cik Rahayu turut mengumumkan tentang acara Pesta Keluarga Saham Kesihatan M-3 yang akan diadakan pada 12 Mac di Hub Tampines kita. Beliau juga menyampaikan tanda penghargaan kepada 22 badan Melayu Islam seperti Masjid Ma'ruf atas sokongan mereka terhadap usaha NKF. Selain menganjurkan lawatan ke NKF bagi para kaki tangannya menambah pengetahuan dan menjalani pemeriksaan ginjal, ia juga bekerjasama dengan NKF untuk adakan program-program bagi para jemaahnya sejak 2019. Pada November tahun 2022 kami ada Ma'ruf Family Day and NKF ada booth untuk menyebarkan risalah atau memberitahu jemaah dan orang ramai tentang pentingnya sakit kencing manis ni lah. Selain masjid-masjid, pertubuhan seperti PPIS dan 4PM turut diiktiraf di acara ini.